Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey murid-murid, hari ini cikgu akan teruskan sesi pengajaran PDPR untuk tajuk sejarah tahun 5. Okey, sebelum ni kita ada belajar tentang Yang di-Pertuan Agong. Okey, sekarang kita akan tengok tajuk pada muka surat 94, iaitu Majlis Raja-Raja. Okey. Majlis Raja-Raja ni sebenarnya adalah satu majlis yang ditubuhkan iaitu pada tahun 1948 bagi menggantikan Durbar. Okey. Majlis Raja-Raja ni dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Okey. Hari ini kita akan belajar apa peranan, apa tugas-tugas utama Majlis Raja-Raja ni, terutamanya dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau kita tengok sekarang Yang di-Pertuan Agong sekarang adalah Sultan Abdullah. Okey, Sultan Abdullah daripada negeri Pahang. Okey. Dan kitaran dia ataupun pusingan dia, okey, Yang di-Pertuan Agong ni akan berganti, okey, akan berganti selama 5 tahun. Selama 5 tahun sekali dia akan bertukar. Maksudnya akan Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya akan jadi Yang di-Pertuan Agong lah. Okey, sultan daripada negeri lain akan bergilir-gilir. Okey. Majlis Raja-Raja yang dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Dekat sini ada, kalau kita tengok dekat sini, inilah kitaran dia. Yang Raja Melayu, yang daripada Sultan, okey, kita tengok bila ada pakai tengkolok ni, kecuali Johor, dia pakai topi. Okey. Kemudian 4 orang yang di-Pertua, okey, yang di-Pertua Negeri. 1, 2, 3, 4. Yang ni daripada negeri yang tiada sultan. Okey. Kita dah belajar negeri-negeri yang tiada sultan kita panggil Yang di-Pertua Negeri. Okey. Kita nak bincangkan hari ini adalah berkait dengan pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku semasa pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Okey. Sebelum pemilihan Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja memperkenalkan tarikh mesyuarat pemilihan. Okey, dia akan duduk dalam satu mesyuarat, dia akan berbincang untuk menentukan tarikh mesyuarat ini semasa pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Okey, langkah seterusnya ataupun peringkat seterusnya adalah semasa pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang baharu. Mungkin ada situasi-situasi tertentu, jadi dia akan bincangkan dalam ni lah, dia akan undi. Selepas pemilihan Yang di-Pertuan Agong, ni selepas Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama Yang di-Pertuan Agong. Jadi proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong ni dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja secara tertib, menunjukkan betapa pentingnya institusi Yang di-Pertuan Agong untuk negara kita. Jadi dia bukan siapa-siapa boleh jadi Yang di-Pertuan Agong, tapi mengikut pemilihan, mengikut pengundian. Okey. Mengikut pengundian. Okey, sekarang kalau kita lihat Pahang. Okey, Pahang dah jadi Yang di-Pertuan Agong. Tunggu habis tempoh dia, okey, dia akan bertukar kepada negeri lain pula. Dia akan berubah-ubah. Okey. Jadi seterusnya dia akan tukarlah. Semua akan jadi Yang di-Pertuan Agong. Okey, sebelum Pahang kita ada sultan daripada Kelantan. Okey. Kita pernah juga sebelum tu daripada negeri mana? Okey.
Okey. Dia ada urutan dia. Negeri Perlis, negeri Perak, daripada Terengganu, daripada Selangor, daripada Johor, semua ada. Okey. Jadi kita kena patuhilah. Okey, jadi majlis raja-raja ni umpama satu majlis yang sistematik lah, untuk pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey, kita tengok sedikit berkaitan dengan info, iaitu tahukah anda pada tahun 1896, okey, yang saya kata Durba tadi, Durba ditubuhkan dan disertai oleh 4 orang raja dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Pejabat penyimpan moho besar raja-raja mengurus segala urusan majlis raja-raja. Ni pun ada satu lagi info. Tadi Durba tu ada 4 negeri yang dianggotai oleh Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Okey, yang kedua, pejabat penyimpan moho besar raja-raja. Kalau kita dengar perkataan penyimpan mohon besar raja-raja ni, biasa kita dengar masa pengumuman tarikh bulan Ramadan ataupun satu Syawal. Okey, masa kita nak menyambut Ramadan, masa kita nak menyambut hari raya Aidilfitri, hari raya Haji, hari raya Aidiladha. Okey, kita biasa dengar yang tu. Tapi sebenarnya dia ada satu nama, satu badan, iaitu pejabat penyimpan mohon besar raja-raja. Menguruskan segala urusan majlis raja-raja, bukan sekadar mengisytiharkan tarikh-tarikh penting dalam perayaan tu sahaja. Okey, banyak. Jadi pejabat tu adalah satu badan khas, okey, yang ditubuhkan untuk menguruskan segala urusan majlis raja-raja. Jadi dia yang akan menggerakkan majlis raja-raja ni. Okey. Seterusnya kita akan lihat istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Okey. Istiadat yang pertabalan yang di-Pertuan Agong ni dipilih, dimasyhurkan dalam majlis istiadat yang di-Pertuan Agong, iaitu di Istana Negara. Okey, ingat berlakunya apa-apa istiadat pertabalan ni, dia akan ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Okey, sebab itulah kalau kita tengok ada Zoo Negara, ada Stadium Negara, ada banyaklah. Okey, jadi salah satunya Istana Negara. Istana Negara ni tempat pertabalan. Okey, jadi dekat sini. Jadi yang di-Pertuan Agong akan melafazkan sumpah memegang jawatan, okey, dalam mesyuarat majlis raja-raja. Okey, yang kedua, yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan mohon besar raja-raja. Yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada majlis istiadat pertabalan. Siapa yang isytiharkan? Yang membaca watikah? Perdana Menteri. Okey. Perdana Menteri ini adalah pegawai yang menguruskan negara. Okey, yang tu kita tahu kan. Okey. Yang di-Pertuan Agong mengucuk keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada majlis istiadat pertabalan. Ni keris kerajaan. Yang ni setiap yang di-Pertuan Agong yang menjadi setiap sultan yang menjadi yang di-Pertuan Agong akan melalui proses tersebut. Dan yang kelima, yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada majlis istiadat pertabalan. Okey, ni proses dia, gambar dia. Okey. Jadi kedaulatan yang di-Pertuan Agong jelas tergambar dalam istiadat pertabalan yang dilaksanakan. Jadi kita harus menghargai keutuhan institusi yang di-Pertuan Agong di negara kita.
Okey murid-murid, tahukah anda, okey tengok kat sini, Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan terlebih dahulu sebelum majlis istiadat pertabalan. Okey, dia dah tanda tangan dah awal-awal lah maksudnya. Okey, watikah tu apa? Surat tauliah atau surat kuasa. Seperti mana di sekolah, pengawas sekolah akan dijalankan satu majlis watikah pelantikan pengawas. Macam tu juga surat tauliah. Jadi watikah ni kalau kita tengok sijil kan, sijil pengawas, itu pun watikah juga. Kita panggil watikah. Surat tauliah ataupun surat kuasa. Dia ada ikrar untuk menjalankan tugas dia sebagai pengawas sekolah. Jadi sama juga dengan Yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi siapa-siapa yang nak tengok video pertabalan Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, okey, boleh scan dekat sini. Okey, kita akan tengok sekejap lagi videonya. Semua di pohon duduk. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan tiupan Datuk nafli dan Paduka Bupati Maharaja Palu, Lela Raja menghadap dan memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan istiadat pertabalan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 dizahirkan sekarang. Datuk Paduka Maharaja Lela menghadap dan memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan Al-Quranul Karim. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri, untuk membaca warkah perisytiharan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia, iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja telah memilih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari, waktu dan saat yang gilang gemilang ini. Maka Sri Paduka Baginda ditabalkan menaiki takhta kerajaan menjadi terus negara bagi Malaysia dengan bergelar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
ke-16. Hormat Perdana Menteri, mana selepas ini akan disusuli pula Datuk Paduka Maharajalela akan berlutut dan menyembahkan keris kerajaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini merupakan satu simbolik yang unik dan tersendiri. Ini memberi signifikasi bahawasanya Seri Paduka Baginda akan mengambil dulang berisi warkah ikrar Bismillahirrahmanirrahim. Beta Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia. Daulat Tuanku.